Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-47. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-74 dan ke-75 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. Maka apabila hilang perasaan takut dari hati Nabi Ibrahim dan sampai kepadanya berita yang menggembirakan itu, mulailah ia membantah utusan-utusan kami tentang azab yang akan menimpa kaum Nabi Lut. Sesungguhnya Nabi Ibrahim penyabar, lembut hati, bertimbang rasa, lagi suka kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal bakti. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa tidak lama setelah mendengar berita gembira dan penjelasan tentang maksud kedatangan para malaikat, hilanglah rasa takut yang terpendam dalam hati Nabi Ibrahim. Waktu tidak lama. Itu difahami dari kata fa yang terdapat pada perkataan falamma zahaba. Maka rasa takut yang telah pergi di sini adalah hilangnya perasaan takut dari kalbu Nabi Ibrahim AS. Dengan penjelasan para malaikat tentang maksud kedatangan mereka dan khabar berita gembira akan lahirnya anak dan cucunya yang menyebabkan hati Nabi Ibrahim AS menjadi tenang dan berbunga-bunga. Maka dia pun bermujadalah, yakni berbincang dengan malaikat kami tentang kaum Lut. Perbincangan dari pihak Nabi Ibrahim AS itu didorong oleh rasa santun dan kasihnya kepada manusia. Dan memang sesungguhnya Nabi Ibrahim AS benar-benar seorang penyantun, lagi bertimbang rasa dan suka kembali kepada Allah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan kata yujadilun diambil dari kata jidal yang biasa dimaksudkan dengan perbincangan, yakni menyampaikan pandangan dan alasan kepada orang yang berbicara dengannya dan mendengar alasan serta penjelasan dari pihak satu lagi. Masing-masing berusaha meyakinkan sesama mereka tentang kebenaran pendapat yang diajukannya. Syekh Tahir Ibn Ashur memahami kata yujadilun sebagai berdoa dan bermunajat kepada Allah. Apapun makna yang dipilih untuk kata itu, jelas sekali tujuan Nabi Ibrahim dalam mujadalah itu adalah mengharapkan Allah menyelamatkan kaum Nabi Lut dari seksaannya, atau paling tidak memberi mereka kesempatan sekali lagi dengan menunda seksaan itu bagi memberi ruang untuk mereka bertaubat. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa kata halim mengandungi makna tidak tergesa-gesa. Sifat ini disandarkan kepada manusia dan juga Allah. Bagi manusia,
ketergesaan itu antara lain disebabkan kerana ia memikirkan secara matang tindakannya. Dari sini, kata ini pun diertikan dengan akal fikiran dan antonim kejahilan. Boleh jadi tidak tergesa-gesa itu lahir dari ketiadaan pengetahuan seseorang atau keraguannya. Ketika itu, ia tidak boleh dinamai halim walaupun ia tidak tergesa. Boleh jadi juga ia menunda keputusan kerana ia tidak mampu. Ini juga menggugurkan sifat halim tersebut darinya. Kemudian orang yang mempunyai sifat halim ini harus dapat menempatkan setiap masalah yang dihadapinya di tempat yang sepatutnya. Antara lain, mengetahui sampai batas mana setiap permasalahan perlu ditangguhkan. Dan ini mengharuskan ia bersifat hakim, bijaksana. Perlu dicatat bahawa sifat ini tidak bererti bahawa yang menyandangnya pasti tidak menjatuhkan keputusan kerana sifat ini tidak sama dengan sifat pemaaf atau pengampun. Keputusan tetap dijatuhkan apabila perlu, namun sekiranya keputusan itu ditunda perlu dengan harapan semoga yang bersalah dapat memperbaiki diri, meminta ampun, atau untuk menutup dalih si pembangkang bahawa ia tidak diberi kesempatan atau penundaan itu berlaku disebabkan hikmah lainnya. Dalam Al-Quran, sifat Al-Halim disebutkan 15 kali, 4 di antaranya merupakan sifat 3 orang manusia pilihan, yakni Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS dan Nabi Shu'aib AS. Sangatlah wajar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapat pujian tersebut kerana mereka diuji Allah dengan berbagai ujian yang dapat menimbulkan amarah atau kesedihan. Namun, mereka mampu menahan gejolak hati mereka, tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Bahkan mereka mengambil sikap yang sangat logik, sehingga tidak sedikit pun terdapat tanda-tanda kemarahan dan kesedihan yang kelihatan pada air muka mereka. Profesor Dr. Muhammad Qureshi Shihab turut menerangkan bahawa perkataan awah adalah yang banyak berkata yakni yang hatinya lembut dan cepat merasakan kepedihan ketika melihat atau mendengar kepedihan menimpa seseorang. Ini mengisyaratkan salah satu sifat terpuji Nabi Ibrahim AS, iaitu perhatian beliau yang sangat besar terhadap penderitaan orang lain. Kata ini juga difahami dalam erti banyak berdoa. Kata munib diambil dari kata an-nawwab yang pada mulanya bererti turun. Kemudian maknanya berkembang sehingga difahami juga dalam erti kembali, yakni kembali ke keadaan semula setelah ditinggalkan. Ia mengandungi makna menyesali perbuatan lalu untuk memperbaiki diri. Kerana itu, kata ini juga difahami dalam erti bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-74 dan 75 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa setelah Nabi Ibrahim AS merasa tenang, kembali dan hilang rasa takutnya kerana beliau akhirnya mengetahui bahawa tetamu itu adalah malaikat yang datang membawa azab untuk kaum Lut dan membawa khabar gembira untuk dia, iaitu dia akan memperoleh seorang putera yang nantinya akan menjadi bapa dari kelahiran Nabi-Nabi. Maka Ibrahim AS bertukar fikiran dengan para tetamu kami itu mengenai kaum Lut. Sesungguhnya Nabi Ibrahim AS adalah seorang yang sangat tenang jiwanya, dapat menahan amarahnya, tidak senang Allah cepat-cepat menyiksa hamba-hambanya, seorang yang merasa tidak senang bila manusia ditimpa azab, dan seorang yang selalu mengembalikan sesuatu kepada Allah. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-74 dan 75 surah Hud ini menerangkan bahawa falamma zahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athul bushra yujadiluna fi qaumi Lut, iaitu pada mulanya Ibrahim belum merasa apa-apa ketika datang tetamu dihormati. Tetapi setelah tetamu itu tidak mahu menyentuh hidangannya,
timbul rasa tercengang dan takut. Lalu malaikat menjawab mulanya bahawa kedatangan mereka bukanlah ke negeri Ibrahim, melainkan akan menjatuhkan hukuman kepada kaum Lut. Adapun urusan mereka dengan Ibrahim bukanlah hendak membawa ancaman apa-apa, melainkan membawa berita gembira setelah disampaikan kepadanya bahawa dia akan dianugerahkan putera dari Sarah. Perasaan takut itu pun hilang, tetapi urusan kaum Lut itu masih menjadi perhatiannya. Sebab itu datanglah ayat yujadiluna fi qaumi Lut. Hamka menafsirkan perkataan yujadiluna bermaksud membantah. Kita mengakui bahawa erti ini kurang tepat. Sebab kalimah jadala, yujadilu, mujadalah boleh juga diertikan mengemukakan fikiran dan perbandingan. Sedangkan membantah boleh juga diertikan tidak sesuai atau tidak setuju. Sedangkan Nabi Ibrahim AS bukanlah tidak menyetujui kehendak Tuhan. Dia cuma ingin bertanya untuk menghilangkan suatu kemuskilan dalam hatinya sendiri. Kemuskilan itu dapat kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-22. Ketika malaikat utusan itu menyatakan bahawa mereka hendak membinasakan negeri Sadom dan Gamurrah itu, Ibrahim AS menyatakan rasa hatinya di negeri itu ada Lut. Katanya, utusan itu menjawab, kami lebih tahu siapa yang ada di dalamnya. Kami akan menyelamatkannya serta keluarganya kecuali isterinya. Di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-35 dan 36 sudah dinyatakan penyelesaiannya, iaitu orang yang beriman dikeluarkan dari negeri itu dengan selamat, sedangkan rumah tangga yang beriman itu, atau tegasnya yang benar-benar Islam terdapat hanya satu saja, iaitu rumah tangga Lut. Dengan jalan mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran pula, atau mencari rahsia sesuatu ayat dengan melihat hubungannya dengan ayat lain, terlepaslah kita daripada mengagak-agak atau tafsiran Israiliyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-74 dan 75 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-74 dan 75 surah Hud ini menjelaskan bahawa Nabi Allah Ibrahim AS mempunyai sifat yang sangat lembut, pengasih dan suka meletakkan sesuatu perkara itu kembali kepada Allah. Mutaakhir ini, masyarakat sering memanfaatkan teknologi dan komunikasi alam maya tanpa sempadan, sehingga ada dalam kalangan masyarakat yang gagal mengawal akhlak ketika menggunakannya. Sesetengah individu menzahirkan kelakuan tidak baik tak kala menggunakan media massa sehingga meruntuhkan hubungan baik sesama manusia. Aspek kesantunan berbahasa bagaikan sudah luput dalam kalangan ahli masyarakat Islam di negara ini. Platform media sosial menjadi medan caci maki, hamburan kata-kata kesat, malah pembohongan serta fitnah. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, pelbagai isu berlegar yang belum tentu sahih telah disebarkan oleh orang ramai sebagai tanda menyokong atau menyindir dan akhirnya menimbulkan pergaduhan sesama umat Islam. Sedangkan Islam telah mengajarkan umatnya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan teladan yang terbaik umat Islam. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawa sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai akhlak yang amat baik. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-74 dan 75 surah Hud ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah berakhlak dengan akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Kedua, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa akhlak menggambarkan sifat diri dan cermin peribadi umat Islam. Sekiranya seseorang Muslim itu mempunyai akhlak yang buruk, maka secara automatik peribadi seseorang itu, Muslim itu juga akan menjadi buruk. Ketiga, sebagai Muslim, kita perlu meyakini bahawa berpegang dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah merupakan panduan yang utama bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.